kita nak tengok ada ni muka surat 59. Tokoh-tokoh dan karya hadis. Kita nak kenal dah ni setelah kita belajar dah kategori-kategori hadis, penulisan dia betul-betul penulisan. Jadi kita ambil hadis, kitab-kitab hadis utama. Bab ini hanya akan memberikan tumpuan kepada ulama-ulama hadis yang terkenal yang berjaya menghasilkan beberapa kitab hadis yang diterima serta menjadi pegangan umat Islam. Banyak karya-karya hadisnya, tapi kita ambil utama. Yang kalau kita nak cari hadis, kita cari dia dulu. Hak lain tu mengikut kategori baru ni. Jadi kita ambil hak tabaqah pertama, kedua. Situ dulu. Hak yang ketiga tu kan kita bincang baru ni. Hak yang ketiga tu dia ada masalah. Dia banyak hadis dhaif. Yang kedua ni, tabaqah kedua ni ada juga dhaif tapi tidak banyak. Jadi kita ambil satu dengan dua. Jadi hadis yang ketiga, kategori tiga tu, apabila tak ada dalam hadis ni baru orang cari sana. Dan dalam kategori ketiga, sebagaimana kita bincang minggu lepas, perlu kepada semukan. Misalnya hadis Tabarani, Baihaqi kan, kerana banyak hadis dhaif di dalamnya. Jadi ulama-ulama yang pakar dalam hadis saja boleh ambil hadis itu. Jadi kita ni kebanyakannya kita taklid, kita hanya ikut ulama. Kita ngaji ni bukan kita nak menghukumkan sesuatu hadis, kerana ulama-ulama telah letak dah hak ni sahih, hak ni hasan, hak ni dhaif kan. Jadi kita hanya belajar nak tengok lagu mana metodologi dia dalam kita mengkategorikan hadis itu. Faham situ tak? Okey. Berdasarkan fakta ini, tumpuan khusus hanya diberikan kepada tokoh-tokoh Al-Kutubus Sittah, Imam Malik dan Imam Ahmad. Kutubus Sittah ada ni, tambah dengan Imam Malik dengan Imam Ahmad jadi 8. Jadi kita nak tengok 8 jenis kitab ini sahaja. Kutubus Sittah tu saya percaya semuanya boleh ingat, tu tak? Saya sebut dah dulu, kalau kita tak boleh sebut kutub sittah ataupun dia panggil sunan sittah, jadi tidak menasabah dengan kita. Orang tak mengaji hadis pun boleh bilang tu. Boleh bilang tak tu? Boleh tak? Ni tu. Enggak dia. Start mana mula-mula? Bukhari. Yang kedua, Muslim. Abu Daud dulu. Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Tu turut yang kita mengikut martabat tu. Yang paling sahih sekali Bukhari. Tempat kedua boleh kau Muslim. Hak tu jadi dua sahih. Hak sunan 4 ni, hak paling atas sekali Abu Daud. Diikuti oleh Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Ingat tu dah? Saya dah susun dah baru ni kan dalam nota yang lepas. Ni Al-Muwatta. Jadi Imam Malik ni dia dulu lagi pada Bukhari lagi dia. Sebab tu ada orang tanya apa Imam Syafi'i tidak rujuk kepada hadis Al-Bukhari. Nak rujuk ke mana? Bukhari lahir tu dia dekat nak mati dah. Bukhari lahir tahun 194. 10 tahun kemudian Imam Syafi'i mati. Jadi maknanya masa Imam Syafi'i nak mati tu Bukhari umur 10 tahun. Nampak tak? Jadi orang dia kata apa Imam Syafi'i itu menunjukkan dia gini, dia nak melekehkan Imam Bukhari. Dia kata tengok Imam Syafi'i sendiri pun tak ambil hadis Bukhari. Ni syukur dah orang lah. Banyak orang kecil ni syukur dah orang. Kalau tu 10 tahun dia mati dah. Apatah Imam Malik? Imam Malik ni dia mati tu Bukhari tak lahir lagi. Dia mati 179 tak? Ni Imam Malik. Jadi terkenal kitab dia ialah kitab Al-Muwatta. Ni ada, itu bergantung kepada cetakan lah, sama ada 3 jilid ataupun berapa. Baik, Imam Malik nama dia ialah Abu Abdullah. Dia ingatlah kalau nama Abu tu maknanya anak dia nama Abdullah tu. Abu Abdullah, ayah kepada Abdullah. Jadi siapa dia ada anak-anak kan boleh bubuh Abu. Li anak gapo hak Solo nak buh nama gapo? Abu gapo buh nama dia. Ambil nama
Anak homok mana dia? Hak sayang sekali. Misalnya kalau nama Izzak misalnya dah. Abu Izzak. Kita boleh buat. Boleh dah? Cikgu rasa boleh nak buat nama anak? Sedap berlaku. Pasal dia duduk seorang sini. Baik, nama dia Abdullah. Tak saya nak royak segi nama dah. Bukan nama dia dah. Abu Abdullah. Ayahnya Abdullah. Ni nama dia nya Malik bin Anas. Sebelum buah nama dia buah dulu. Abu kau ni patut buah nama kita. Imam Darul Hijrah. Ini gelaran dia. Serta penghulu kepada fuqaha di Hijaz. Bisa dia. Tok ngulu segala ahli-ahli fiqh. Ni Imam Malik ni. Dalam sejarah dia Imam Syafi'i nak pergi ngaji dengan dia tu terpaksa bawa recommend. Dibawa kena khalifah bawa. Saya tidak ingat khalifah mana nama masa tu. Harun al-Rashid siapa. Bawa dia ke jumpa dengan Imam Malik pasal Imam Syafi'i nak jadi anak murid dia. Imam Syafi'i budak dia masa tu. Jadi kena khalifah bawa. Cuba kita fuqaha tu jamak bagi ahli-ahli fiqh. Faqih fuqaha. Dia tok ngulu kepada ahli-ahli fiqh. Sehingga kan kena minta izin ke dia. Khalifah pergi siapa tangguh dia. Kalau mengikut riwayat dia lah. Ketuk pintu tu keluar orang gaji dia yang perempuan. Dia sebut situ. Dia kata ada gapo nak jumpa dengan Imam Malik. Dia kata Imam Malik sibuk. Beritahu dia kata khalifah nak jumpa dia. Kita sini bunyi raja Allah dah. Tok mari sini panggil kat istana dah. Ni dia pergi jumpa. Bila dia dengar khalifah mari, dia pesan ke orang gaji dia. Tanya khalifah nak gapo. Kalau nak buat mari benda boleh tinggal. Hebat ulama dulu tu. Cerita ni suka diulas oleh saya dulu. Kita baca cerita tu lepas tu sedap dengar ulasannya Datuk Mahmud Zudi. Saya ingat dalam kuliah dulu dia cerita ni. Sedap cara dia cerita. Tidak seperti saya royak, sedap dia royak. Kita baca pun nak royak tak sedap seperti dia. Dengan bahasa dia kata kalau ada benda tinggalkan. Kalau ada jadi merayu juga tubik kerana dia nak mari budak nak ngaji. Maka dia keluar tu baru dah jumpa. Nak royaknya hebatnya ulama zaman dulu khalifah takut ke dia. Boleh bayang tak? Okay. Beliau dilahirkan pada tahun 93 Hijrah di Madinah. Orang Madinah dia. Dan sempat mempelajari ilmu dengan beberapa orang tabi'in dan atba'ut tabi'in. Ni. Tabi'in tu semua tu jamak dia atba'ut tabi'in. Dia ngaji. Dia bukan orang tabi'in lah. Kalau gitu dia bukan tabi'in. Ia hampir mencecoh 900 orang untuk guru dia. Antaranya Nafi' Maula Ibnu Umar, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ini kita dah bicara ulama hadis yang pertama ni membukukan hadis ni, Ibnu Syihab Az-Zuhri dan lain-lain sehingga menjadi seorang alim yang terkenal khususnya di Hijaz dengan mendapat gelar Alimul Madinah dan Imam Darul Hijrah. Tu gelar orang dia. Orang alim di Madinah dan imam di Darul Hijrah. Seterusnya beliau mengasaskan satu mazhab iaitu mazhab Maliki. Jadi pengikut mazhab Maliki ni dia ada di kawasan macam di Morocco dan sebahagian daripada Mesir. Saya tanya ustaz mengajar di Maktab di orang Mesir. Dia kata ramai di Mesir tu dibagi dua, mazhab Maliki dan Syafi'i. Dia tak ada Hanafi situ. Maksud dia nya? Tu tidak tahulah. Dia sebenarnya di atas ulama yang kemudian yang menyebarkan paham itu. Walaupun dia terlahir di situ, tapi bila Hambali mari ke dia, maknanya terpengaruh dengan mazhab Hambali lagi. Nampak di situ. Antara murid-murid beliau yang terkenal ialah Ibnu Juraij, Sufyan Ats-Tsauri. Mana Sufyan Ats-Tsauri anak murid dia? Sufyan Ibnu Uyainah. Ni. Syu'bah Al-Hujjaj bin Sa'ad, Al-Laits bin Sa'ad, Amrullah Ibnul Mubarak. Ni orang nama terkenal. Dan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i anak murid dia lah. Imam Malik. Beliau meninggal dunia pada tahun 179 Hijrah.
Kitab Muwatta Malik merupakan kitab hadis terkenal selain daripada Al-Kutubus Sittah. Al-Kutub Sittah tadi hak ni tadi. Ia dihasilkan oleh Imam Malik atas permintaan Khalifah Al-Mansur. Ni Imam Malik ni Khalifah Al-Mansur. Yang saya sebut Khalifah tadi berkali Khalifah ni lah hak bawa Imam Syafi'i tu. Khalifah Al-Mansur minta supaya Imam Malik buat satu kitab hadis. Imam Malik mengumpulkan hadis-hadis dan asar. Asar ni hak, hadis ni hak Nabi. Hak asar ni makna riwayat-riwayat sahabat tabi'in ni panggil asar kan. Yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dinamakan hasil tulisan tersebut dengan Al-Muwatta. Dia nama kitab dia tu. Ulama mengatakan bahawa Imam Malik mengambil masa lebih kurang 40 tahun untuk menyiapkan. Maknanya dalam masa dia tak jadi buku lagi, dekat nak mati barulah 40 tahun berupah hadis. Pasal apa? Tidak supaya kita saling hadis ni. Nak boleh salah satu hadis dia kena mengembara, ekspedisi. Dia dengar ada satu orang ni riwayat hadis, dia terpaksa kena pergi jumpa orang ni, tanya dia riwayat ambil mana dia cek sanak ni boleh terima tak terima. Jadi hadis-hadis yang terkumpul sekarang ni ialah hasil daripada pengembaraan ulama-ulama hadis. Kalau tidak kerana dia ada ulama hadis yang sampai habis harta, diceritakan kalau kita ni jutawan lah dia, bila dia mati terpapar ke dana. Bukan habis buat berjari tak, habis dia melancung kerana pergi cari perawi hadis. Jadi kita sekarang ni alhamdulillah boleh orang kupud dah, orang salah dah tak. Kenapa tak? Dia memikirkan generasi terkemudian. Okey dah. Kitab Al-Muwatta ini disusun dalam bentuk kitab mengikut abwabul ilmi yang berbeza-beza. Setiap bab dimulai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diikuti dengan asar daripada sahabat dan tabi'in yang kebanyakannya terdiri daripada ahli badan. Sebab itulah kitab Muwatta ni tidak menjadi kitab hadis sepenuhnya kerana capu. Nampak kat sini. Dia tulis hadis sebawah tu kata-kata sahabat, pendapat tabi'in. Tidak seperti Bukhari Muslim ni dia masuk hadis saja. Kan? Maklumlah metodologi zaman dulu kan, dia tidak asingkan hadis tu dengan kata-kata sahabat dan tabi'in. Kitab ini dimulai dengan bab ataupun kitab wuqutus salah, waktu-waktu semaya, dan diakhiri dengan bab atau kitab asma'un nabi, bab nama-nama nabi. Ulama berselisih pendapat tentang kedudukan kitab Muwatta Malik. Okey. Ada yang mengatakan ia setaraf dengan Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, malah ada yang mengatakan lebih tinggi. Maknanya dia tinggi juga ni. Sebab tu dalam kategori baru ni kita tengok dah ulama apa ni, Syah Waliyullah Ad-Dahlawi letak dia ni dalam tabaqah pertama sekali dengan Bukhari Muslim. Ingat tak baru ni? Bukhari Muslim, Muwatta ada duduk atas sekali. Namun tidak kurang yang berpendapat ia lebih rendah daripada Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Inilah pendapat jumhur ulama kerana dalam kitab Muwatta Malik bukan sahaja mengandungi hadis sahih tetapi juga ada hadis mursal, munqati' dan lain-lain. Jadi rendah sikit. Tidak seperti Bukhari Muslim yang pure hadis sahih saja. Jadi walaupun dia martabat satu tu, dia rendah sikit, dekat-dekat nak dua lah dia tu. Malah Ibnu Hazm mengatakan bahawa dalam Muwatta Malik terdapat juga hadis dhaif pun ada. Ulama juga berselisih pendapat tentang bilangan hadis yang terdapat di dalamnya kerana berpunca daripada perbezaan naskah-naskah yang ada. Dia lain, cetakan lain pula itu kan. Ada yang mengatakan jumlah hadis dan asar ialah 1720, ada pula yang mengatakan 180. Jauh beza tu. Sementara As-Suyuti mengatakan bahawa Muwatta Malik mengandungi lebih 500 hadis musnad, 300 hadis mursal dan 70 hadis yang ditinggalkan oleh Imam Malik daripada beramal dengannya, serta terdapat beberapa lagi hadis dhaif. Jadi gitulah. Kita tengok Imam Suyuti nah, pasal dia yang ulama mutaakhirin yang lebih tepat dalam menilai hadis-hadis itu. Ramai ulama hadis yang memberi tumpuan kepada Muwatta Malik, sama ada dengan mensyarah, mentakhrij atau merengkaskan hadis-hadisnya. Antaranya ialah As-Suyuti sendiri yang menghuraikan hadis-hadis tersebut ke dalam kitabnya Tanwir Al-Hawalik. Sebab tu saya sebut As-Suyuti ni kan tak ada
bidang ilmu yang dia tak menulis. Bidang fiqh, bidang hadis, bidang sejarah. Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid lima fi Muwatta min al-Ma'ani wal Asanid. Kemudian Sulaiman Al-Khattabi yang meringkaskannya, dan Al-Kinawi yang membuat ta'liq kepada Muwatta dan lain-lain. Ini orang yang syarah hadis-hadis itu. Habis itu dah, kita pergi pula kepada Al-Bukhari dan sahihnya. Tak ada masalah tu deh. Kita nak kena kitab yang ni, tidak payah. Hak baru ni, hak payahnya nak tahu ni hadis munqati' lagu mana, hadis mursal macam baru ni dah. Ni kita nak tengok kitab ni. Al-Bukhari dan sahihnya. Semua kitab-kitab ni ada dah kod Melayu. Ni Sahih Bukhari, saya ambil asal lah. Sahih Al-Bukhari, dia bergantung kepada cetakan, ada 4 jilid dan sebagainya. Al-Bukhari nama dia Abu Abdullah juga. Ibni Ismail Ibni Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Dilahirkan pada 14 Syawal 194 Hijrah di Bukhara. Bukhara dulu rupa-rupanya Uzbekistan, Uzbekland. Nama Bukhari. Ya. Orang Rusia hebat dah. Tidak orang tanah Arab dah, orang Rusia. Boleh dia. Uzbek. Jauh dah Uzbek dah. Benua Rusia ni. Beliau mula mempelajari dan menghafal hadis semasa kecil lagi, kemudian merantau bagi memantapkan pengajiannya melalui perawi-perawi hadis di Syam, Mesir, Al-Jazirah, Basrah, Hijaz, Kufah dan Baghdad. Tengok dengan zaman dulu tu, dengan transport payah macam mana dia boleh mengembara. Kapal layar dia dah. Kalau kot laut kapal dia. Tengok. Kita kapal terbang tak jauh berapa minggu nak nyapa dia tu. Idea untuk menghasilkan kitab Sahih Al-Bukhari dicetuskan oleh guru beliau, Ishaq Ibnu Rahawai. Ni saya selalu petik nama Ishaq ni ketika kita bincang masalah akidah baru ni. Yang meminta murid-muridnya mengumpulkan hadis-hadis sahih ke dalam sebuah kitab. Al-Bukhari telah mengambil masa 16 tahun untuk menyelesaikan kitab sahihnya yang dipilih daripada 900,000 hadis. Tinggal 9,000 lah dia yang dikumpulkan pada peringkat awal. Apa dia sampai tinggal sikit? Sebab piawaian dia tak sampai piawai dia tu. Aku nak hadis ni gini syarat dia sahih. Banyak hak buat. Hak buat ni ingatlah. Al-Hakim ambil hak dia buat. Bukhari kata tak cukup syarat. Al-Hakim ambil balik, dia buat dalam Al-Mustadrak dia. Nampak tak? Al-Hakim ni dia ambil hak Bukhari buat, dia ambil hak Muslim buat. Dua-dua ni dia panggil dua sahih, sahihaini. Dua kitab sahih. Sebab tu dia nama kitab dia Al-Mustadrak ala Sahihain, yang dia perolehi daripada dua kitab sahih. Faham tak? Dia kedian dah 405 dia mati ni, Al-Hakim ni kan. Beliau hanya memasukkan sesebuah hadis ke dalam sahihnya setelah mandi dan berwuduk, serta solat istikharah. Beliau tidak akan memasukkan hadis kecuali yakin kesahihannya. Tak ada pula Nabi mari ayat dia dah. Lepas dia semua istikharah, Nabi pun mari. Boleh? Orang ni tak boleh. Sadar dia kata kan, dia tanya Nabi sendiri. Bukhari ni tak ada pula dia royak, ketika aku sedang sudah berwuduk dan mandi apa sembahyang solat istikharah, aku nak mundur hadis, tiba-tiba Rasulullah datang secara yaqazah. Mesti dia riwayat lalu kalau ada dah. Justru kitab beliau ini dianggap sebagai kitab hadis sahih yang pertama disusun. Al-Bukhari membahagikan sahihnya kepada 97 kitab. Kitab ni bukan kitab butir kitab. Bab besar dia panggil kitab, bab kecil dia panggil bab. Dia mula dengan Kitabul Bad'il Wahyi dan berakhir dengan Kitabut Tauhid yang disusun mengikut Abwabul Ilmi dan Al-Fiqh yang mengandungi 3,450 bab. 97 kitab, 3,450 bab. Setiap kitab tu ada bab-bab kecil.
Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, jumlah hadis di dalam Sahih Al-Bukhari ialah 7,397, termasuk hadis yang berulang. Ia tidak termasuk hadis mu'allaq, mutaba'at dan mauquf. Sementara tanpa berulang jumlah hadisnya ialah 2,902. Itu saja hadis dia. Hadis yang sama. Pasal apa? Sanad berlainan. Dan ada beza sanad sikit, dia masuk juga. Hadis yang sama. Misalnya ad-dinun nasihah, kata contoh hadis tu. Dia masuk 2, 3, 4 hadis tu. Pasal apa? Sanad berbeza. Hadis-hadis ini diriwayatkan oleh perawi yang siqah. Ini istilah yang dipercayai. Ini istilah yang patut kita tahu, siqah. Popular istilah ni lah ni. Orang riwayat ustaz ni. Siqah kau ke dia. Siqah ni boleh dipercayai dah. Kita boleh guna siqah. Sanadnya bersambung dan tidak memadai dengan perawi yang hidup sezaman dengan gurunya, tetapi mesti sabit bahawa mereka telah bertemu dan mendengar daripada gurunya. Tidak semata-mata tengok tarikh lahir. Dia ni menasabah ni jumpa. Dia kena tengok sungguh, jumpa sungguh ke tak? Tu kemahnya Bukhari. Tak? Kita tengok dia ni macam kita sini dah. Kita hidup sezaman dengan, kita katalah bekas mufti wilayah persekutuan dulu tak? Kata tak? Dr. Zulkifli dulu. Orang tengok, sezaman dia muda pada kita. Kita pun meriwayatkan hadis daripada dia, katakanlah. Tapi kita tak aji jumpa dia. Jumpa muka pun tak aji tengok dia TV. Misalnya tak? Jadi Bukhari ni, dia cek sungguh. Walaupun duduk sezaman, betul sungguh ke dia ni jumpa dengan dia. Itulah kemah. Ia menjadikan dia tu mana hadis kelas 1. Setelah selesai menyusun sahihnya, Al-Bukhari membentangkannya kepada Imam Ahmad. Jadi dengan Imam Ahmad. Ibnu Ma'in, Ali Ibnu Al-Madani dan lain-lain dalam kalangan ahli hadis yang memberi pengakuan tentang kesahihan hadis-hadis terdapat dalam. Dia suruh ketuk guru dia. Walaupun ada kritikan terhadapnya, tetapi kritikan tersebut hanyalah dalam masalah teknikal sahaja, ia tidak menjejaskan kesahihannya. Akhirnya umat Islam sepakat mengatakan bahawa Sahih Al-Bukhari adalah kitab hadis yang paling sahih selepas Al-Quran. Jadi hari ni kita mesti kena tahu. Orang tanya kitab hadis yang paling mana yang paling sahih sekali ialah Al-Bukhari. Kalau waktu pun kita tak tahu kan. Orang tak ngaji hadis pun tahu. Itu dah basic. Kita panggil dah. Kitab Sahih Al-Bukhari mendapat perhatian banyak pihak sehingga jumlah ulama yang mensyarahkannya mencapai bilangan 82 orang. Popular tak popular, orang ambil buat syarah kitab dia 80 orang. Kitab syarah kepada Sahih Al-Bukhari yang paling masyhur ialah Fathul Bari yang dihasilkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ni kitab Fathul Bari. Tu yang dia Fathul Bari, dia ayat cerita dulu, ayah dia bubuh nama Fathul Bari kerana dia ayah dia minat kitab ni. Ayah dia tu peti ni, mak ayah dia kan. Dia ayat cerita ayah dia bubuh nama dia kerana ayah dia minat sangat pada kitab Fathul Bari. Bubuh nama anak dia. Al-Bukhari wafat pada tahun 256 Hijrah ketika berusia 62 tahun. Umur begitu mati dia ni. Muda patut pula tahun Hijrah tu. Muda benar mati. Tapi tak apa mati muda pun, dia berjasa, dia menerokok ilmu. Kita nak baca hadis dia pun tak sahabut lagi dengan umur tua pada dia ni. Jauh ni. Yang kedua, tengok sekat-sekat dia berapa putih. Muslim dan sahihnya. Ini nombor 2 lah. Bila kita ngaji sesuatu ni, kau mudah ingat turut tena. Lepas Bukhari turun Muslim. Ni lebih kurang je kitab dia atas objek tak kira kulit dia ni. Saya tunjuk ni cara beri tak balik dalam pun ada jalan tengok ni Bukhari Muslim. Lebih kurangnya kita kena kulit apa dah. Betul lah kalau orang pondok kata ngaji dari kulit ke kulit. Kita tengok kulit ke kulit, biar tak tengok isi pula. Ngaji kulit ke kulit orang panggil ni. Sahih Muslim.
Nama penuh Imam Muslim ialah Muslim Ibn Hajjaj Al-Qushari An-Naisaburi. Beliau dilahirkan di Naisabur, Khurasan, kini Iran. Orang Iran, tak ni Bukhara. Orang Uzbek, orang Iran. Tak ada kot tanah Jawi Asia kita Beliau menuntut ilmu sejak kecil dan pernah merantau menuntut ilmu ke beberapa buah negara seperti Iraq, Hijaz, Syam dan Mesir. Dari situlah beliau mempelajari hadis dan lain-lain ilmu daripada beberapa guru terkemuka seperti Al-Bukhari dan Al-Bukhari untuk guru dia. Jauh dia merantau kan. Kita merantau juga ngaji. Mana? Serdang ni. Itu merantau jauh. UPM. Jauh habis ni tak? Kecuali orang yang overseas lah. Muslim amat meminati Al-Bukhari dan mengikut jejaknya dengan menyusun kitab sahihnya yang bernama Sahih Muslim dengan mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Dia tiru untuk guru dia buat ketek, tapi dia ambil hadis lain lah. Jangan tiru untuk guru dia ada sanad dia. Walaupun hadis yang sama, dia cari sanad dia. Selain daripada Al-Bukhari, Imam Muslim juga mempelajari daripada Qutaibah Ibn Sa'id, Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad tu guru dia, Abu Bakar Asy-Syaibah dan lain-lain. Murid-muridnya yang terkenal ialah Abu Hatim Ar-Razi dan At-Tirmizi. Tengok ni. Sunat Tirmizi anak murid dia dan lain-lain. Karya beliau Sahih Muslim ini diletakkan selepas Al-Bukhari dari segi kesahihannya. Nombor 2. Lepas pada ni kita pun mudahlah nak ingat Sunan Sittahnya, bisa kita tengok sesuatu ni dah. Muslim juga menyusun kitab sahihnya ini mengikut abwabul ilmi, bab-bab ilmu dan fiqh yang bermula dengan kitabul iman dan berakhir dengan kitabut tafsir yang berjumlah 54 kitab tanpa meletakkan bab-bab kecil di bawahnya. Dia tak ada bab kecil. Jumlah hadis yang terkandung di dalamnya ialah 4,000 tidak termasuk yang berulang. Jika dikira sekali dengan yang berulang, jumlahnya ialah 7,275 hadis, kesemuanya sahih belaka. Okay. Selain itu, Muslim telah memperkenalkan satu metod, satu cara yang baik dalam mengumpulkan hadis-hadis pada satu tempat mengikut kesesuaiannya sambil menyebut turuk. Turuk ni ialah jalan. Jamak bagi torik. Dalam bahasa Arab, torik ni jalan. Turuk plural dia. Kata plural bagi torik. Riwayat dengan pelbagai sanad dan lafaz yang berbeza. Hadis-hadis disusun dan dikumpul mengikut hukum-hukum agama dan as-sunnah dalam bentuk yang mudah difahami dan oleh pembaca. Ini kerana kitab-kitab hadis yang ada pada zamannya agak sukar untuk dipelajari, termasuk Sahih Al-Bukhari. Sebab dia generasi kemudian, dia mestilah ada modified. Pasal dia ada orang baru ni, dia boleh tengok mana patut baiki dah. Sebab tu kita jangan sensitif. Bila ada satu ulama, dia baiki ulama dengan ruang yang dibenarkan. Tidak salah. Imam Nawawi sendiri banyak dia baiki Imam Syafi'i. Sebab dia mesti dah kesilapan orang dulu boleh dibetulkan oleh orang kemudian. Perkembangan manusia tu tak? Kalau tidak, statik lah ilmu. Pakah ulama dulu, orang lain ni hanya turut saja. Tidak lagu tu. Sebab juga macam orang kata pintu ijtihad telah ditutup. Jadi ramai orang tidak setuju. Ijtihad boleh berterusan dengan kadar yang ada. Dalam muqaddimah kitab ini, Muslim menyatakan bahawa beliau telah membahagikan hadis-hadisnya kepada 3 bahagian. Hadis yang diriwayatkan oleh hufaz dan mutqinun, hafiz dan orang-orang yang yakin. Hadis yang diriwayatkan oleh mastur, orang yang tidak dikenali, dan mutawassitun, orang pertengahan dari sudut hafalan dan itqannya. Hadis yang diriwayatkan oleh du'afa, matrukin. Du'afa ni orang lemah. Matrukin ni yang ditinggalkan. Jadi perawi yang lemah yang tidak boleh dijadikan hujah. Imam An-Nawawi mengatakan bahawa Imam Muslim tidak sempat memperkenalkan bahagian ketiga. Seperti kitab-kitab terdahulu, Sahih Muslim turut mendapat perhatian para ulama sama ada menghurai, merengkas atau melengkapkannya. Antaranya An-Nawawi, Imam Nawawi kita ni, dia menghasilkan kitab yang masyhur Syarah Sahih Muslim.
dan Al-Qurtubi. Inilah dia syarah yang paling popular yang orang kita guna ialah syarah Sahih Muslim oleh Imam Nawawi. Kalau Bukhari tadi Fathul Bari. Tu. Ni dalam di Malaysia kita ni. Ramai orang rujuk. Sebenarnya cukup dah tu. Syarah dia tak tahu berapa jilid tu. Banyak dah. Meringkaskan dan mensyarahkannya dalam kitab Talkhis Sahih Muslim. Imam Muslim juga menghasilkan karya-karya yang lain seperti Al-Musnadul Kabir ala Asma'ir Rijal. Maknanya dia nama-nama perawi. Bukan dia buat kitab hadis saja, dia buat macam sejarah perawi-perawi. Dan Kitabul Ilal. Kitab Ilal ni mana kecacatan hadis. Dia bincang juga dari sudut kecacatan hadis itu. Beliau wafat pada tahun 261 Hijrah di Naisabur, tempat dia lahir juga, ketika berusia 57 tahun. Muda lagi ni. Kemudian yang ketiga, Abu Daud dan sunannya. Banyak di masa ni. Oh, ni tak banyak masalah, saya boleh baca terus dah. Cuma bila kita baca gini boleh kita berbincang sikit-sikit apa yang ada kesulitan yang kita jumpa sini. Baik, Sunan Abu Daud. Ini duduk nombor 3. Bukhari, Muslim, Sunan Abu Daud. Dia tidak letak nama dia Sahih Abu Daud sebab capung hadai. Ya dah. Mula sini sunan dah. Tak ada buat sahih. Sunan ni maknanya himpunan sunnah. Dia kata plural bagi sunnah. Sunan. Faham tak? Sunan. Ni. Dia percetakan ni berapa dia ada ni 7 jilid kan ni. Abu Daud ialah Abu Daud Sulaiman Al-Ash'ad Ibnu Isad As-Sijistani. Dilahirkan pada tahun 202 Hijrah di Sijistan, wilayah timur Iran. Orang Iran juga. Bapa tak lah. Tak ada masalah. Supaya kalau kita tengok kan macam Tok Khurasan, orang Iran. Dia tidak kuat lagi pada masa tu kan. Syiah lama dah, tapi gini. Syiah ni sebenarnya kalau masa Syah Iran tu kan, dia Syah Iran tu masa tu kalau tengok pemerintahan dia tak tekan sangat ke agama. Dia beri kebebasan. Sebenarnya dari segi orang Sunni yang berasa berat lelon ni setelah kepimpinan Khomeini, kita tengok kepimpinan ulama masa tu dah. Tapi ulama di sebalik ulama tu dia macam dia paksa kan supaya bermazhab Syiah. Dulu dia tak ada, itulah mana ni, dia walaupun ada tapi pemerintah pada masa tu dia beri kebebasan supaya Tok Khurasan yang hidup sini kan. Adik-adik ada lorong pergi ke Tesco dah ada Maulana Khurasan. Tu Tok Khurasan, Tok Guru pada Tok Guru ni Aziz kita ni. Dia dengar ngaji. Masih dia kata Tok Khurasan. Ni orang ulama hadis di Kelantan ni. Dia ngaji sanad pengajian hadis dia sampai kepada Syekh Waliullah Ad-Dahlawi. Tok Khurasan ni. Dia bukan Syiah. Okay. Tidak semestinya semua mari daripada Iran ni Syiah. Jadi beliau telah merantau ke beberapa buah negara bagi menuntut ilmu seperti di Iraq, Syam, Mesir, Khurasan dan lain-lain. Abu Daud mempelajari hadis daripada beberapa orang guru-guru termasuk guru-guru Imam Al-Bukhari dan Muslim seperti Qutaibah dan Ibnu Sa'ad dan lain-lain. Beliau berjaya melahirkan beberapa orang murid yang terkenal seperti An-Nasa'i. Oh, An-Nasa'i pula anak murid dia ni. Abu Ali Al-Lu'lu' dan lain-lain. Dalam kitabnya Sunan Abu Daud yang tersenarai dalam Kutubus Sittah, Abu Daud cuba mengumpulkan hadis-hadis ahkam. Ahkam ni jamak bagi hukum. Dia ada hadis hukum sahaja. Dia tak ada hal daripada sirah gapo lain, tak ada. Tafsir pun dia tak ada. Dia ada hadis hukum sahaja tanpa mencampur adukkan dengan hadis mengenai adab, kisah, mauizah, nasihat dan lain-lain seperti mana yang dilakukan oleh ulama hadis sebelumnya. Abu Daud menyusun kitabnya ini mengikut bab-bab fiqh dengan jumlah hadisnya sebanyak 4,800 yang dipilih daripada 500,000 hadis. Kefakihan Abu Daud diperakui oleh ulama sehingga dianggap sebagai hadis yang faqih selepas Al-Bukhari. Apa dia?
Okay, kita tunjuk weh, tunjuk weh. Mau tak ingat nak buka weh. Buka belakang dah luar-luar dah. Tak ingat nak buka tu. Tanah tu sebenarnya nak ajak kita tutup sebab dicerobohi orang yang OKU mental. Satu hari tu saya kita tengok dia tidak guna spora lain, dia guna atas latap penuh. Saya tutup, saya cuci sendiri baru tutup hidung. Jadi kalau saya tak koci gitu, cuba bayangkan tuan-tuan semua mari semua nak masuk tengok jelegu depan atas latap. Ada orang sini. Nama gapo tu atau boleh? Ambil dia mari semua dia buka tu. Jadi dia ceroboh tanah sebab saya koci tu. Kitab Sunan Abu Daud dimulai dengan Kitabut Taharah, kitab bersuci, dan diakhiri dengan Kitabul Adab dengan jumlah bab keseluruhannya ialah 40 kitab. Menurut Ibnu Salah, darjah kebanyakan hadis dalam Sunan Abu Daud ialah hadis hasan, seperti mana yang diakui sendiri oleh Abu Daud sendiri dalam mukaddimah kitab tersebut, bahawa beliau memuatkan hadis sahih dan seumpamanya dan hadis yang hampir dengan hadis hasan. Beliau tidak akan memetik hadis dhaif melainkan dijelaskan kedudukannya terlebih dahulu. Begini, ada hadis dhaif pun bukan kata dia tak sedar, dia sedar. Dia kata ni hadis dhaif ni, takut-takut ada orang nak pakar. Tika mana? Tika untuk fadail amal. Kita dah belajar dulu. Hadis dhaif boleh guna untuk kelebihan amal dan untuk targhib, untuk menakutkan ancaman orang buat maksiat. Ini dua dah. Tetapi dia hendaklah ada asas dalam hadis sahih dulu. Kena hadis sahih royak dulu bahawa ini adalah amalan sunat. Dia kena dia ada dulu. Dia tak boleh tubik cokoh dia tu royak fadilah amalan ni sedangkan tak ada hadis sahih yang royak fadilah amalan itu. Katakanlah amalan membaca surah Al-Kahfi malam Jumaat misalnya tak. Hak tu ada hadis sahih yang menyatakan bahawa sunat baca surah Al-Kahfi malam Jumaat ataupun hari Jumaat. Mari hadis tu yang menceritakan kelebihan dia baru boleh. Dia tak boleh buat mari hadis tu royak benda amalan yang tak ada. Betul tak? Dia kena ada ibu dia dulu. Ni kadang-kadang orang penceramah ustaz pun kuliah dia tidak faham sini. Dia kata berapa hadis tu tak boleh pakar ke? Tak boleh buat hukum yang dia kata hadis dhaif boleh. Tapi ada syarat dia. Faham tak? Jadi sebab itulah Abu Daud dia letak hadis dhaif ni, dia royak ini dhaif ni. Jadi pandai-pandailah kita guna secara dhaifnya. Faham tak? Pemilihan hadis dhaif dipetik oleh beliau bila mana tiada hadis sahih dan hasan diketemui. Pasal dia masuk pasal tak ada. Okey. Kitab-kitab syarah dan seumpamanya, kita dah ni lah. Kepada Sunan Abu Daud ialah seperti kitab syarah Sunan Abu Daud yang paling masyhur, iaitu yang dihasilkan Abu Sulaiman Al-Qattabi. Begitu juga dengan kitab Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abu Daud oleh Abu Tayyib Asy-Syams Al-Haq Al-Abadi. Sementara ulama yang merengkaskan pula ialah Al-Munziri dan Ibnul Qayyim. Ni kita sambung. Saya rasa kita pergi sikit lagi sebab slot saya ni tak banyak sikit. Saya nak menjelaskan benda. Saya rasa 10 minit saya ada. Hadis sahih dia itu sama dari segi apa tu? 8 hadis ke? 8 hadis dia kadang-kadang dia berbeza 8 sikit. Maksud sama. Dia sama. Misalnya saya ambil contohnya, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatin nabi. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selamanya kalau kamu pegang pada dua perkara. Lapah tadi lapah Imam Malik tadi dalam Muwatta. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatin nabi. Saya tidak ingat, kalau tengok riwayat Bukhari lagu lain ada yang sebut taraktu fikum amraini lan tadillu abada. Ada perkata abada pula. Tidak akan sesat selama-lamanya. Jadi lapah tu berbeza-beza. Baik, yang kedua sanak. Sanak tentulah berbeza.
daripada dia tu nak siapa, walaupun sahabat yang sama. Misalnya hadis innamal a'malu binniyat tu tak ada sahabat lain, seorang ya. Memanglah kalau tidak tak boleh jadi hadis dia. Tu dia tak ambil, macam Muslim sendiri pun dia tak ambil dah orang ni. Dia cari sendiri. Dia tidak ambil Bukhari, dia ambil hadis tu, dia cari sendiri. Dia cari, misalnya kalau Bukhari kata Bukhari boleh daripada orang ni, dia cari orang lain. Orang lain gigi kat orang lain, siapa kena? Memang ada juga hadis tu. Sebabnya tidak mungkin Bukhari jumpa semua. Ada bukan dia ekspedisi dia, perjalanan dia cari orang lain. Ada mungkin hadis sahih yang Bukhari tak ada jumpa orang. Maklumlah bukan kami dulu kan. Dia ada jumpa. Muslim jumpa, lepas tu Abu Daud orang lain jumpa su. Mungkin dia ambil hadis tu, dia tak ambil sanad tu, dia cari sendiri. Sebab tu dia boleh kupus sendiri. Kalau dia ambil daripada Bukhari, orang kata tiru Bukhari. Mana? Boleh nampak lah, kita nampak ada kegigihan ulama dulu. Dia boleh. Tapi kadang-kadang macam hadis tadi, sahabat seorang je dengar. Innamal a'malu binniyat, saya memang seorang. Tapi semua orang riwayat berlaku innamal melalui riwayat. Tapi lepas saya nama riwayat tu orang lain pula dia pecah. Mestilah sanad lain. Walaupun saya nama, hok dengar saya nama pula 10 orang. Nampak tak? Hok 10 orang ni pula digalakkan, hok ninggalkan. Jadi nak siapa saya nama tu masih jalan. Nampak tak? Okey. Tak ada lah, kita sambung minggu depan dah.